Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih pengerusi majlis yang saya hormati, barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, para hadirin serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita legenda yang memberi banyak pengajaran pada kita, iaitu kisah Si Tanggang. Sebelum itu, hayatilah lagu saya ini. Engkau semakin dewasa, berjiwa merdeka, sedang dia semakin tua, membilang usia. Di saat kau berjaya, dia tiada terdaya. Semoga kau tak lupa jasa bonda. Kasih ayah sanggup berpisah, kasih ibu membawa ke syurga. Ikutilah cerita saya seterusnya. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung yang bernama Seri Gading, 3 sepasang suami isteri. Mereka mempunyai seorang anak tunggal yang bernama Tanggang. Walaupun hidup mereka serba kekurangan ibarat kais pagi makan pagi, tetapi ibu dan bapanya tetap berusaha untuk menyara mereka sekeluarga. Ibu dan bapa Tanggang bekerja sebagai petani yang menanam sayur-sayuran untuk dijual. Masa terus berlalu. Tanggang menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah tubuhnya. Dia turut membantu ibu dan bapanya menanam sayur-sayuran di kebun mereka. Dia suka memburu lotor-lotor yang selalu memusnah dan memakan tanah-tanamannya. Apatah lagi, ibu dan bapanya berasa tua dan kurang kudratnya. Pada satu hari, Tanggang pergi ke kebun sayurnya. Alangkah terkejutnya dia apabila mendapati sekumpulan lotor sedang memusnah dan memakan tanah-tanamannya. Si Tanggang merasa sangat marah. Dia mencapai lembing lantas memburu lotor-lotor itu. Lotor-lotor itu berlari bertempiaran ke arah pantai. Si Tanggang tidak berputus asa. Dia terus mengejar lotor-lotor itu. Tiba-tiba muncul seekor lotor yang besar berada di belakangnya. Lotor itu mendekat Tanggang lalu menggigit lengannya. Lengan Tanggang berdarah. Tanggang menjerit meminta tolong. Jeritannya didengari oleh seorang kelasi kapal yang sedang berehat di tepi pantai. Kelasi kapal itu menghampiri Tanggang lalu melihat luka yang berada di lengannya. Kelasi kapal itu mengajak Tanggang ke kapal untuk merawat luka tersebut. Tanggang yang merasa lemah akibat bisa gigitan lotor itu pun mengikut saja kelasi kapal itu. Setiba di kapal, luka Tanggang terus dilawat. Nahoda kapal tertarik dengan tubuh Tanggang yang perkasa itu. Tanggang diberi layanan yang cukup baik dan dijamu dengan makanan yang enak yang tidak pernah dimakannya selama ini. Nahoda memujuk dan mengajak Tanggang supaya berlayar bersama mereka. Akibat terpengaruh dengan kekayaan, akibat terpengaruh dengan kemewahan dan layanan nahoda kapal itu, tanpa berfikir panjang, Tanggang terus bersetuju untuk berlayar bersama mereka. Kapal itu pun meninggalkan bulan itu. Setiap hari ibunya berdoa agar anaknya kembali ke pangkuannya. Hari berganti minggu dan bulan berganti tahun. Kerajinan dan kecekapan Tanggang telah menarik hati nahoda kapal. Tanggang dijadikan anak angkat dan diajar tentang ilmu-ilmu pelayaran. Beberapa tahun kemudian nahoda telah menyerahkan kapal kepada Tanggang. Tanggang menjadi seorang pelayan yang cekap dan banyak tempat yang dikunjunginya untuk berdagang. Namun kuasa yang diberi telah mengubah sikap Tanggang. Setelah nahoda meninggal, Tanggang menjadi seorang yang sombong dan tamak. Dia membuat pelbagai angkara di laut seperti merompak kapal pedagang yang lain. Hasil daripada rompakan itu, Tanggang menjadi kaya raya. Akhirnya, Tanggang berkahwin dengan seorang puteri raja yang cantik jelita. Pada satu hari, ribut kencang telah berlaku di tengah laut. Tanggang mengarahkan anak kapalnya supaya mencari pulau untuk mereka berlabuh. Tanpa disedari, angin kencang dan ombak yang besar telah membawa Tanggang ke kampung asalnya. Akhirnya, orang kampung telah mengetahui bahawa kapal itu kepunyaan nahoda Tanggang, lalu memberitahu kepada ibu dan bapanya yang semakin uzur. Ibu dan bapa Tanggang berasa sangat gembira dan tidak sabar untuk bertemu dengan Tanggang. Kedatangan mereka telah dihalang oleh beberapa orang anak kapal.
Dengan keuhan di atas kapal, Tangga dan isinya bergegas pergi ke tempat itu. Mereka terkejut apabila mendapati sepasang orang tua yang miskin dan uzur sedang berdiri di situ. Anakku Tanggang, jerit ibu Tanggang dalam tangisan gembira. Dia cuba memeluk Tanggang, tetapi ditolak oleh Tanggang. Tanggang merasa sangat malu dengan keadaan ibu dan bapanya yang serba daif. Apatah lagi, isinya mula bertanya kepadanya, siapakah orang tua yang miskin ini? Halau mereka berdua dari kapal ini. Aku tidak kenal siapa mereka, tengking Tanggang. Kasihanilah ibumu ini, dia sudah lama menderita dan setiap hari menunggu kepulanganmu, wahai anakku, rayu ayah Tanggang. Ibu Tanggang cuba meluknya sekali lagi, tetapi ditolak dengan kasar oleh Tanggang lalu terjatuh dengan kuat ke lantai. Sampai ibu Tanggang merasa sangat hampa dan sedih dengan sikap anaknya itu, lalu mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Oh Tuhan, jika sememangnya air susuku ini yang diminum oleh anakku Tanggang, kau berilah dia balasan. Tiba-tiba kilat memancar di langit. Tanggang merasa dirinya semakin panas. Ampukkan Tanggang ibu, ampukkan Tanggang ibu. Sedikit demi sedikit tubuhnya bertukar menjadi batu. Akhirnya Tanggang anak durhaka tenggelam bersama kapalnya. Kawan-kawan, begitu